Tolak parti khianat amalan demokrasi. Pertubuhan Profesor Melayu G70 berkata pilihan raya negeri ke-15 bagi 6 negeri, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan merupakan satu kaedah dalam sistem demokrasi yang mesti dimanfaatkan oleh seluruh rakyat negeri-negeri berkenaan. Ini demi memastikan setiap negeri memiliki sebuah kerajaan yang teguh, beramanah, berwibawa dan dihormati di peringkat nasional dan antarabangsa, selain bertanggungjawab terhadap masa depan rakyat. Pilihan raya negeri ke-15 adalah ruang bagi rakyat negeri berkenaan menyertai secara aktif dalam memilih sebuah kerajaan negeri yang mampu membina sebuah sistem tadbir urus dan tata kelola kerajaan yang cekap, telus, bebas rasuah dan salah guna kuasa. Menurut pengerusinya, Profesor Datuk Insinyur Dr. Wan Ramli Wan Daud dalam satu kenyataan media. Dia berkata pilihan raya negeri ke-15 merupakan peluang terbaik rakyat negeri-negeri berkenaan memilih kerajaan negeri yang sehaluan dan boleh bekerjasama dengan kerajaan perpaduan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah di peringkat pusat demi menjamin pembangunan dan kemajuan negeri masing-masing. Malaysia sangat memerlukan kualiti kepimpinan yang baik di peringkat kerajaan negeri yang mampu menangani pelbagai isu rumit dan kepincangan masyarakat luar biasa yang belum pernah dihadapinya sebelum ini yang boleh memporak-porandakan negara, tegas Wan Ramli. Teks deklarasi yang dibacakan Timbalan Pengerusi G70, Profesor Emeritus Dr. Insinyur Dr. Hassan Basri menyeru seluruh rakyat negeri-negeri berkenaan supaya menyokong kerajaan perpaduan yang di-Pertuan Agong yang diketuai Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau adalah yang paling layak untuk menerima mandat baharu rakyat bagi menerajui kepimpinan kerajaan negeri. Menurut G70, dalam tempoh yang singkat, iaitu hanya selama 8 bulan sahaja, kerajaan perpaduan yang di-Pertuan Agong berjaya menunjukkan prestasi tadbir urus dan tata kelola yang semakin baik, memelihara kestabilan politik, menarik pelaburan asing dengan peluang pekerjaan yang kian bertambah, serta memupuk perpaduan rakyat berbilang kaum dan agama dalam kerangka menjunjung keluhuran perlembagaan negara, kedudukan perlembagaan Raja-Raja Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dan hak-hak istimewa orang Melayu dan kaum Bumiputera. Rakyat negeri-negeri berkenaan diseru agar menolak calon-calon daripada pakatan politik yang didapati telah mengkhianati amanah demokrasi dan menyalahgunakan kedudukan politik sebagai medan memenuhi kepentingan diri dan kumpulan, tegas beliau. Kumpulan Profesor Melayu G70 juga menyeru rakyat negeri-negeri berkenaan agar menolak calon-calon pemfitnah dan mereka yang mengeksploitasi sentimen agama serta kaum dengan melaga-lagakan rakyat berbilang bangsa dan budaya demi meraih keuntungan politik kepartian masing-masing. Kenyataan Profesor Melayu yang berani tampil secara terbuka menyokong kerajaan perpaduan yang di-Pertuan Agong dilihat amat selari dengan titah Sultan Perak yang juga timbalan yang di-Pertuan Agong, Sultan Nazri Muizzuddin, yang sentiasa mengingatkan rakyat terutama pemimpin supaya tidak menjadi dalang melakukan provokasi yang boleh menyalakan puntung kebencian dan permusuhan antara rakyat berbilang kaum serta agama di negara ini. Dalam titah baginda pada 1 Disember 2018, Sultan Nazri menzahirkan rasa duka cita kerana suasana harmoni yang menjadi budaya rakyat negara ini sejak sekian lama kini mahu dimusnahkan disebabkan persaingan politik. Terdapat sebahagian pemimpin politik yang memilih bersifat riak dengan kemenangan, sementara sebahagian yang kalah bersifat berdendam. Pihak yang menang hendaklah mengamalkan budaya terpuji, merendah diri, sementara yang tewas pula mengamalkan budaya menerima penentuan ilahi secara terhormat. Titah baginda semasa istiadat Convocation ke-11 Universiti Sultan Azlan Shah atau USAS lapor bernama. Pada awal tahun 2020, negara mula diserang oleh pandemik COVID-19 yang amat dahsyat. Kerajaan Pakatan Harapan tumbang akibat pengkhianatan langkah Sheraton yang berlaku pada 23 Februari 2020 yang diikuti dengan penubuhan dan pembentukan kerajaan tebuk atap. Sejak itu, negara terus dirundung malang. Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perdagangan dan pembangunan UNCTAD dalam laporannya pada tahun 2020 berkata pelaburan langsung asing Malaysia mengalami pengucupan sebanyak 68% berbanding penguncupan purata rantau ASEAN 31% dan global pula 42%. Pelabur-pelabur antarabangsa termasuk Handy dan Silverstone Malaysia Berhad SSM lari meninggalkan Malaysia. Fitch Rating menurunkan penarafan keuangan untuk Malaysia dari A- kepada BBB+ yang secara tidak langsung menyebabkan lonjakan terhadap hutang negara. Kadar pengangguran pula pada 31 Disember 2019 ialah 3.2% telah meningkat sehingga 4.9% pada tahun 2020 dan 4.8% pada tahun 2021.
Sultan Nazrin ketika bertitah di universiti yang sama pada Ogos 2021 menyuruh para pemimpin agama insafi pandemik yang sedang dihadapi dengan melakukan tanggungjawab yang telah diamanahkan untuk melakukan penetapan semula dalam tadbir urus negara. Sumbangan itu titah baginda perkara yang perlu diutamakan dalam tadbir urus negara adalah berteraskan prinsip keadilan, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menyerahkan amanah kepada ahli dalam bidangnya. Pada zaman silam, ulama mentafsirkan apabila sesuatu bencana diturunkan, menandakan kemurkaan ilahi terhadap perbuatan dosa dan kezaliman manusia. Titah baginda pada majlis pelancaran buku dan wacana siri Titah 2, Sultan Nazrin mengulangi titah baginda agar usaha untuk memupuk perpaduan semakin diperlukan untuk menangkis suara-suara yang cenderung mengapi-apikan perasaan rakyat sama ada atas nama bangsa atau agama. Suara-suara bernada permusuhan yang jika tidak segera dibendung berpotensi besar meracuni pemikiran rakyat untuk curiga mencurigai yang akan berakhir dengan pertelingkahan, perselisihan dan perpecahan. Titah baginda. Justru siapakah yang disiratkan oleh Sultan Nazrin sebagai pihak berbuat dosa dan zalim itu? Pertubuhan Profesor Melayu G70 sudah beri petua. Tetapi kalian tidak perlu mencari Profesor untuk bertemu jawapannya. Kalian hanya perlu membuka minda dan berfikir secara bijaksana, matang dan inklusif.